Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Rabbana, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau mengirakan kami salah, in nasina au akhtana, jika kami lupa atau kami tersalah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina, janganlah engkau bebankan kepada kami, isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Wa'fu anna, maafkanlah kesalahan kami. Waghfir lana, serta ampunkanlah dosa kami. Warhamna, dan berilah rahmat kepada kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-286 pada juzuk yang ketiga. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Qalu, malaikat itu menjawab,
Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua pada ayat yang ke-32 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Qala rabbi syrah li sadri, Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Surah Taha, surah yang ke-20 pada ayat 25, 26, 27 dan 28 daripada 135 ayat pada juzuk yang ke-16. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula, dan tiada daya meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tiada kuasa berbuat taat, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Amma ba', alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini dapat bersama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kamu berjalan, kamu nampak di sana ada taman-taman syurga Allah, farta'u, kata Nabi, maka singgahlah, nikmatilah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa dia itu taman-taman syurga? Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaku zikri, iaitu himpunan zikir, majlis himpunan zikir. Jadi majlis himpunan zikir ni ada dua makna. Makna yang pertama, zikir dengan bacaan zikir lisan, yang kita zikir tadilah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua itulah. Ataupun juga zikir tahlil, makna kata apa-apa yang ada bacaan dalam satu majlis tu, ada bacaan zikir, maka majlis tu dipanggil sebagai majlis zikir. Tapi ada juga makna yang kedua. Majlis zikir itu juga dengan makna kata Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, bahawa zikir itu ambil daripada asal perkataan dia, iaitu asal perkataannya zal kafra, zakara atau zikrun. Dengan makna zakara atau zikrun itu dengan makna ingat. Maka bila disebut majlis zikir, majlis yang kata ulama mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita pada Rasulullah, ataupun mengingatkan kita pada Islam. Maka majlis yang ada mengingatkan kita pada tiga perkara ini, maka majlis itu digelar sebagai majlis zikir. Maka majlis zikir itulah termasuk seperti mana dalam sabdaan Nabi dalam hadis tadi, iaitulah riyadul jannah. Maka inilah yang kita sebut majlis zikir, majlis ilmu kita pada malam ini, iaitulah yang disebut oleh Nabi dengan riyadul jannah, yakni taman-taman syurga. Maka kita mengharap Allah izinkan kita di dunia ini untuk duduk di dalam taman-taman syurga Allah. Maka harap-harapnya nanti di hari akhirat Allah izinkan kita duduk di dalam bukan sakat taman syurga macam ni dah, malah syurga yang sebenar, syurga yang hakiki, yakni di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah,
alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan warnanya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Surah Fatir, Pencipta, surah yang ke-35, pada ayat yang ke-28 daripada 45 ayat, pada juzuk yang ke-22. Dalam ayat ni, pada awalnya Allah menyebut tentang kepelbagaian makhluk. Allah sebut, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Artinya, dan demikian pula begitu ramai di antara manusia, makhluk yang bernama manusia di dunia ni. Kemudian Allah kata binatang-binatang yang melata. Melata ni maknanya yang merayap, yang berjalan, yang liar, yang kemana dalam hutan sebagainya. Dan binatang-binatang yang ternak pula, binatang yang jinak, yang diternak oleh manusia. Nak ceritanya Allah nak sebut tentang makhluk, tetapi lepas daripada itu Allah sebut innama. Kalau kita baca ayat Al-Quran, ayah-ayah ibu yang dirahmati Allah, kalau baca dalam ayat Al-Quran ada perkataan innama. Innama ni saya beritahu malam ni, maksud innama tu hanya senya. Hanya senya maksudnya hanya itu saja, tidak yang lain. Jadi Allah mengkhususkan hanya itu saja, yang lain tidak. Itu maksudnya. Innama yakhsha. Yakhsha artinya takut. Innama yakhshallah, hanya senya yang takut kepada Allah, min ibadihi, daripada ramai-ramai hamba dia, daripada keseluruhan makhluk-makhluknya, semua sekali. Kata Allah, al-ulama, iaitulah orang-orang yang alim. Kita Melayu ni, ulama ni kita tersalah dia punya makna sebenar. Kita bubuh seorang tok guru tu kita panggil ulama dah. Tak apalah, bahagian bahasa kita, bahagian bahasa sebut aja. Tapi makna hakikat sebenar ulama itu ialah jamak kepada alim. Kalau seorang yang pandai dalam bab agama, dia dipanggil orang alim. Alim maknanya mufrad, seorang sahaja, singular. Tapi kalau orang alim tu ramai, nak ada kat 10 orang alim, maka 10 orang tu dipanggil ulama. Ulama ni jamak bagi alim, maknanya lebih daripada seorang. Jadi bila Allah sebut dalam ayat ni al-ulama, maknanya orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu.
Kemudian pula kita nak faham, bila Allah kata yang hanya takut kepada aku, kata dalam kitab tafsir, takut melanggar perintah Allah hanyalah orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Kita nak faham dulu alim tu apa dia alim? Apa makna alim? Apa makna orang yang tahu? Sebab dalam ayat yang lain surah Az-Zumar Allah sebut hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Mana sama ke orang alim dengan orang tidak alim? Jadi nak cerita apa beza? Dia dalam keadaan kita, kebiasaan manusia ni, dia terpecah pada dua. Orang Islam ni terbahaginya pada dua dari sudut ilmu dan amal. Iaitulah satu digelar orang alim, satu lagi digelar orang abid. Satu alim, satu abid. Apa tu alim? Sekejap saya hurai panjang Nak cerita abid tu pula dulu. Abid ni ambil daripada perkataan abdun, hamba, ataupun ibadah. Ibadah ni makna amal, ibadat kita buat semayang apa semua ni. Maka orang yang abid ialah orang yang rajin buat ibadat, orang yang suka buat ibadat, tapi dia kurang alim atau tidak alim. Dia tak ada ilmu, atau ada pun tak banyak, sikit aja. Maka orang ni dipanggil golongan abid. Abid, orang yang kuat ibadat tapi kurang ilmunya. Kalau orang alim, orang yang banyak ilmunya, maka dengan alimnya itulah maka banyak ibadatnya. Jadi pada ayat ni Allah nak tunjukkan bahawa Allah nak tinggikan darjat orang yang alim, orang yang berilmu. Bukan maksudnya mesti tok guru atau ustaz je. Kita orang awam biasa pun kalau rajin mengaji, hadis selalu dengar kuliah, insya-Allah kalau tak tinggi pun paling tidak menjadi ahlul ilmi. Ahlul ilmi maknanya ahli-ahli golongan berilmu. Jadi geng dah. Orang cakap apa? Masuk grup, masuk geng. Ini majlis ilmu pun tak pernah datang, nak menjadi macam mana ahlul ilmi? Kita tak apalah. Mungkin ayat Quran kita tak apa nak pandai, hadis Nabi pun kita tak apa nak cakap, tak apa nak ngapal, tapi paling tidak kita hadir majlis ilmu, sedikit sebanyak kita faham tentang ilmu agama. Jadi dah ahlul ilmi. Bila jadi ahlul ilmi, masuklah dalam ayat yang saya sebut tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya orang yang takut pada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Maksudnya sini, lagi tinggi ilmunya, lagi takut dia pada Allah. Beza orang alim dengan orang abid. Orang abid dia buat ibadat tanpa kefahaman, maka jadilah ibadatnya sekadar ibadat, dan lebih-lebih kita takut kalau ibadatnya jadi adat. Faham? Ibadat jadi adat, maknanya jadi kebiasaannya lah. Apa pergi masjid ni dah, nak pergi mana lagi, dia kata. Dah berusia ni dah, pergi masjid je lah, dia kata. Nak tengok wayang, mata tak nampak. Nak nyanyi karaoke, gigi tak ada. Bukan sini, tempat lain lah. Nampak? Contoh aja. Makna kata tak boleh nak pergi tempat lain dah. Nak buat benda-benda lara, nak buat maksiat, tak ada dah. Minta maaf cakap, sebab tu kebanyakan masjid dan surau daripada Johor Bahru sampai Kanga Perlis, kebanyakannya orang berusia sahaja. Mana pergi golongan muda? Kurang. Ada kadang-kadang tu ada, tapi kurang. Sebab apa? Sebab masa di usia muda, nafsu dia macam-macam nak pergi. Dia boleh pergi macam-macam tempat, Tesco, tempat karaoke, orang main snooker, habis semua pergi. Tapi bila dah berusia, nak ke mana lagi, tak ada tempat dah nak pergi. Kan? Mata dah tak apa-apa nampak. Itu hikmah, tuan-tuan. Sebab tu Allah ni Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Allah sayang kat kita. Allah panjangkan usia kita. Walaupun usia dipanjangkan, Allah tarik nikmat dunia sedikit demi sedikit.
Satu-satu Allah ambil. Dulu mata yang celik, sekarang semakin rabun. Dulu telinga ni kuat mendengar, peka. Nak bunyi pen jatuh, jarum jatuh pun dia boleh dengar. Peka betul telinga dia. Tapi makin lama dah makin tak apa nak dengar. Orang kata pekak badak. Tapi pekak kalau ada badak okey lagi. Sebab dia dengar agak sikit-sikit. Tapi kalau dengan badak-badak pun tak ada, tu pekak terus. Tu lagi naya. Nampak? Maknanya dah makin kurang. Mata kurang melihat, telinga kurang mendengar. Cakap pun kadang-kadang tersasul, tersilap kata. Kadang-kadang tak berapa nak ingat. Ada tak? Dia nak pergi masjid, dah terlambat dah. Dengar kata malam ni ada kuliah, kelang kabut dia nak pergi pun. Nah, tiba-tiba dia cari kopiah tak jumpa. Habis dia selongkar dalam bakul, dalam rak apa semua selongkar. Tak jumpa kopiah. Lama dia bising ke bini dia. Jah, bini nama Jah. Jah, oh Jah. Kalau ada, minta maaf kalau ada Jah sini. Ni tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Nah, contoh aja. Jah, oh Jah, dia kata. Kopiah aku mana Jah? Dia. Kopiah aku mana? Ni aku dah lambat nak pergi masjid dah ni. Malam ni ada kuliah ni. Mana kopiah aku? Dia tanya. Tanya bini dia lah. Bini pun kelang kabut kan, pergi jadi dah suami marah dah ni. Kelang kabut. Bini solehah. Cari lah. Cari tak jumpa juga. Lah kali bini pandang dia, tengok-tengok ada atas kepala dia. Tu atas kepala tu benda. Pakai dah dia kata. Tak perasan. Badan kopiah atas kepala tak ingat. Nampak? Makin lemah dah. Makin lemah dah ingatan tu. Dia pun gegahlah naik atas motor pergi sampai dekat masjid. Dia kata dengan kawan dia, "Oi, malam ni sejuk sungguh dah. Nak hujan apa?" dia kata. Kawan dia kata, "Memang sejuk lah sebab hang tak pakai kain plekat." Kain plekat pula tinggal. Apa nampak? Contoh aja. Nampak? Nak ceritanya makin berusia makin lemah. Sebab apa makin lemah? Sebab Allah nak kurangkan dosa kita. Bila mata tak berapa nak nampak, nak tengok amoy buat apa? Nampak? Mata pun tak nampak dah. Tak payah kata nak tengok amoy, tengok ustaz pun tak perlu nampak. Nah, telinga dah tak berapa nak dengar, bagus tak boleh nak dengar umpatan-umpatan. Nah, tak daya nak dengar dah benda bukan-bukan dah. Mulut dah tak larat nak cakap. Tak apalah, tak payah nak banyak cakap. Sebab lagi banyak cakap, takut lagi banyak salah. Bila lagi banyak salah, takut lagi banyak dosa. Nampak? Jadi Allah kurangkan tu atas. Kalau orang pandang dengan hikmah, dia akan nampak ini satu bentuk kelebihan daripada Allah. Allah bagi kat kita kerana Allah sayang pada kita. Kan? Allah kurangkan dah kaki kita untuk berjalan. Jadi kita tak ada nak rata jauh sangat nak pergi pun. Paling kuat kita pergi masjid surau, pergi semayang gitu je. Tak apa dah. Tak ada. Kalau zaman muda kaki tengah kuat, habis tempat dia pergi. Ni dah tak boleh nak ke mana? Masjid surau. Alhamdulillah. Tu. Sebab tu pada usia muda kita buatlah segala amal yang semampu kita. Sebab bila dah usia menjelang tua, dan kadang-kadang kita jadi lemah, jadi kurang. Masa kita kuat pun kita lemah nak lawan nafsu kita. Bayangkan ketika jasad kita lemah, lagi lemahlah nak lawan nafsu kita. Sebab itu pada usia muda perbanyakkan ingatan kita dalam hal-hal agama, belajar agama, hafal Quran. Jadi bila dah koi-koi dah berusia, mata pun tak apa nampak nak baca Quran. Kadang-kadang sampai satu tahap ada yang terlantar dekat katil hospital. Kadang nak ambil Quran pun tak sampai nak ambil Quran, wuduk nak kena ambil. Orang lain nak panggil nurse sibuk. Jadi wuduk tak ada, nak pegang Quran tak boleh. Nampak? Jadi masalah. Tetapi kalau kita ada hafal lah sedikit sebanyak ayat Quran, tak payah ambil wuduk tak apa. Dalam baring tu wuduk tak ada ni. Sebab wuduk, ambil wuduk untuk pegang Quran. Baca Quran tak wajib pada wuduk. Jangan ada hadas besar je, baru haram baca Quran. Tapi kita baca tanpa pegang. Mana baca tanpa pegang? Dalam ingatan kita hafal beberapa surah-surah lazim. Juzuk Amma, juzuk 30, baca lah. Surah Wadduha,
Nak macam-macam baca surah-surah yang belakang-belakang tu, duduk ulang. Satu huruf di luar semayang Allah gandakan sebanyak 10 darjat pahala. Satu huruf. Kalau dalam semayang satu huruf Allah gandakan 100 darjat pahala. Nampak? Ada. Nah, untung tak payah buat benda sangat. Duduk situ ulang baca ayat Quran ulang. Moga-moga tengah duk ulang-ulang tu, time tu lah malaikat maut datang cabut nyawa. Mati dalam keadaan tengah sebut ayat Quran. Nah, untung. Daripada mati depan televisyen, daripada mati yang bukan-bukan dan sebagainya, kita duk ulang alik masjid. Mana tahu takdir Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita nak ke masjid. Orang kata meninggal nak pergi masjid. Ada seorang tu di Gopeng. Hari tu dia lain sikit. Dia kalau nampak pelik sikit, sebab tu orang Melayu kata buang terbiat. Terbiat tu maknanya tabiat, kelakuan biasa jadi lain. Tu tanda-tanda tu. Kalau nampak pelik semacam cek tengok. Kan? Kawan tu dia lain. Betul, hari tu dia Semayang subuh selalu dia balik awal juga, tapi kali ni tak, dia orang paling last balik. Dia bersih-bersihkan masjid dulu, kan? Lantai-lantai dia mop. Dia sampai dah habis orang lah, dia pun dah tengok apa tak ada. Padahal dia bukan tok siap pun, tapi tiba-tiba dia rajin. Dia kemah-kemah. Lepas tu dia balik. Nak balik tu dia start motor. Masjid tu betul-betul tepi jalan besar. Keluar entah macam mana, entah dari belah sana ni dia potong tak lepas. Kawan ni pula baru keluar daripada pagar masjid, keluar pum, berlanggar. Dia tak laju pun, dia baru nak keluar je. Kawan tu yang laju, kawan tu yang langgar dia. Langgar terpelanting motor, tercampak dia. Tapi masih lagi bernyawa waktu tu. Jadi ada kawan-kawan yang nampak satu terus berlari kat dia, pangku kat atas riba. Ajar dia mengucap sambil senyum. Dia kata alhamdulillah lepas subuh, dia kata. Kau meninggal. Mengucap meninggal situ. Meninggalnya lepas sembahyang subuh, lepas bersihkan masjid, depan masjid. Allahu akbar. Kebetulan hari tu Jumaat. Allahu akbar tu. Sedangkan dia bukannya pengusi masjid, bukan tok imam, bukan tok bilal, bukan ustaz, bukan ulama, bukan tok guru. Dia hanya orang biasa, tapi Allah pilih dia tak kira siapa dah. Kami para ustaz pun belum tentu mati kami macam mana. Sebab itulah kata ulama, mati seseorang itu bergantung kepada kebiasaan kehidupan dia. Kalau dia biasa mengaji, harap-harap dia mati tengah mengaji. Kalau dia biasa dengan kuliah, harap-harap mati dengan kuliah. Tapi bukan malam ni lah, malam lain. Bukan malam ni dengan kuliah pula dia kata. Saya pun takut juga. Ataupun tak kira lah apa-apa. Tapi kalau dia biasa buat benda lara, takut dia mati atas lara. Biasa sangat dia tengok TV, takut-takut mati depan TV, tengok TV. Tengah-tengah tengok raja lawak tu gelak sakan kah, tertelan gigi palsu, mati situ sikit. Ada mbak. Nak boleh apa? Orang kata mati bab apa ni? Mati bab tengok TV. Allah. Memanglah bukan buat benda maksiat, bukan buat sampai dosa apa pun, tapi lara pun kita dah orang cakap malu. Dah lah masa hidup malu, dah mati pun ada malu lagi. Tu tak maulah kita tu. Jadi biar kita silap masa kita hidup, tapi jangan silap tu sampai terbawa-bawa semasa kita mati. Jadi makna kata, duduklah kita dalam golongan ahli ilmu, seperti mana yang Allah sebut tadi dalam surah Fatir ni, supaya lagi tinggi ilmu kita, lagi takut kita pada Allah. Sebab apa? Orang yang ilmunya makin tinggi, maknanya dia makin makrifah, maknanya dia makin kenal. Lagi kuat kita mengaji agama, lagi kuat kita kenal Allah. Bila lagi kuat kita kenal Allah, lagi kurang kita kenal makhluk. Kenal dunia ni kurang. Lagi kuat kita mengaji agama, lagi teruja
ataupun gemar kita pada barang-barang akhirat, dan makin kurang kita gemar pada barang dunia. Jadi kalau diri kita masih lagi sonok dengan barang dunia, mana belum cukup. Belum cukup. Duk kalut lagi sibuk nak tukar kereta baru, duk sibuk kalut lagi dengan televisyen, dengan drama, dengan itu, kalut dengan dunia lagi. Nak macam kata guru kami lah, tu guru Siddiq Noh. Dia kata kita yang dah berusia ni, bila menjelang raya ni, nak datang puasa, patukan raya. Bila menjelang raya, tak sahlah kalau nak pi beli baju baru, pakai je lah baju yang ada dah. Nah, cuma kita ambil baju yang lawa, basuh elok-elok, pagi tu kita kemah-kemah, cantik-cantik. Tak apa dah. Maksud Nabi suruh pakai baju baru, bukan Nabi suruh tiap-tiap tahun beli baju baru. Salah tafsir tu. Maksud Nabi pakai baju baru, baju yang baru dibasuh. Bukan baju-baju semalam yang dah bau kepam, bau masam, tak mau. Baju yang baru basuh, maknanya bersih, elok, cantik. Sebab apa kata guru kami kata begitu? Sebab kita ni tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah, lagi banyak barang dunia kat kita, lagi berat hisap kita. Sebab setiap satu tu akan ditanya oleh Allah, setiap satu. Nanti di padang mahsyar, kata guru kami ngaji di pondok, jadi guru buat contoh budak-budak pondok lah, kami budak-budak pondok. Jadi tok guru kata, kami geng-geng pondok ni biasanya suka kumpul jubah lah, kumpul jubah lah, kumpul ridak lah, itulah hobi. Tiap-tiap tahun jubah macam-macam color. Jadi tok guru kata, kalau kita ni ada 5 helai jubah, 5 helai bukan banyak mana, 5 helai jubah, setiap helai Allah akan tanya, kata tok guru. Setiap helai Allah akan tanya. Sebab jubah Nabi tak banyak. Jubah Nabi koyak pun tampung balik. Kita habis 5 helai. 5 helai tu sebenarnya tak banyak, tapi 5 helai pun tok guru dah seolah-olah memberi amaran. Mana 5 helai pun akan ditanya. Bayangkan kalau lebih daripada tu lagi, sampai melendut ni, apa nama, palang dalam rak, dalam almari tu. Lagi-lagi orang perempuan, tapi bukan sinilah, tempat lain. Kalau nak pergi makan kenduri tak, dia duduk cekak pinggang depan dia punya almari, perempuan. Cepatlah, kita kata lah, kita tunggu kat motor, kat RM4 habis minyak motor, tunggu ke dia tak keluar-keluar. Dia duduk cekak pinggang ni depan almari dia. Lepas tu dia kata apa? Bang, tak ada baju lah nak pakai ni. Tak ada baju nak pakai ni, sampai melendut ni besi tu, tak ada baju. La ilaha illallah. Jadi kadang-kadang sampai lebih-lebih, tak boleh lah. Memanglah duit kita halal, betul. Tapi bila kita terlampau melebih-lebihkan dunia, memanglah halal, tapi sedikit sebanyak dia boleh merosakkan hati. Apa merosakkan hati? Jadi hati tu sonok pada dunia, gemar pada dunia. Minta maaf cakap, macam kita, kalau kita bandingkan dengan nenek moyang kita zaman dulu-dulu lah, 100 tahun, 200 tahun yang dulu, zaman sebelum merdeka apa semua tu, tok-tok kita dulu, nak banding dengan kita sekarang, siapa amalnya lagi banyak? Rata-ratanya lah, orang dulu amal lagi banyak. Sebab apa dia boleh beramal banyak? Logiknya patutnya kita yang ada zaman sekarang amal lagi banyak. Sebab apa? Sebab zaman kita zaman teknologi. Orang zaman dulu nak basuh baju kena pergi tepi sungai, basuh baju, selai. Zaman lah mudah masuk dalam mesin basuh, ya. Campak je baju masuk dalam mesin basuh. Kalau kita pun malas basuh badan kita, campak kita sekali dalam tu. Nampak? Mudah. Maknanya bubuh dia basuh sekaligus, bukan satu-satu, basuh sekaligus. Yang terbaru pula, siap ada mesin dryer, bagi kering, tak payah sidai, bubuh dalam mesin tu je. Yang terbaru tapi belum keluar lagi, baru prototype saya tengok dekat internet, mesin lipat baju. Daripada basuh sampai kering sampai lipat, akan datang mesin pakai baju. Mesin yang pakai baju, orang tak pakai baju. Nampak?
Nak cerita canggihnya alat ni semua, patut masa kita panjang lah, masa kita banyak. Kita boleh semayang duha, kita boleh baca Quran, hafal Quran, sebab masa tu terluang banyak banding orang zaman dulu. Tapi orang zaman dulu walaupun dia sibuk macam-macam hal dia kena buat, tapi dia boleh, kan? Makna beramal tu banyak. Tok saya tak sempat bertemu dengan tok saya. Saya lahir tu tok saya dah meninggal, tok lelaki lah. Cumanya mak lang saya cerita, kata tok saya ni ahli tarikat. Dia bukan ulama', dia orang kampung biasa, tapi dia ahli tarikat. Kuat berzikir. Kadang-kadang datang geng-geng kawan-kawan dia datang kat kampung, kat rumah, nak zikir ramai-ramai kat rumah, bertarikat, zikir. Nah, lepas tu dia bila dia maklang saya dengar saya mengaji pondok, dia kata tok hang dulu tak mengaji pondok, tapi dia mengaji kitab-kitab pondok. Dia berguru dengan guru ni, guru ni. Ya ke? Saya tanya. Nak tengok kitab? Dia simpan kitab tu dekat bawah rumah. Baru saya faham kenapa kitab lama ni orang panggil kitab kuning. Sebab memang warna kuning dia punya kertas. Sekarang dia tak kuning. Nak dulu memang warna kuning. Kita tengok, kitab lama sungguh. Kitab tu pun dah reput. Buka, salah buka, koyak terus kitab. Makna kitab lama sungguh. Bila tengok kitab-kitab ni, samalah macam saya mengaji dekat pondok. Kitab Hidayatus Salikin, Hidayatus Sibyan, Matan Umul Barahin, gitu ya, kitab-kitab agama. Maknanya nak ceritanya orang zaman dulu mengaji sungguh. Sampaikan ada satu kitab tu saya tengok, dia tulis dengan tangan dia sendiri. Tulis tangan straight, tak ada garisan pun bawah tu. Bukan macam kertas kajang macam kita hari ni kertas ada garisan tu. Ni tak ada, kertas kosong, tapi dia tulis tulisan Jawi, tulis balik, dia tulis. Dia tulis apa guru dia ajar, dia tulis. Tengok lawa lah tu tulisan Jawi. Lah ni orang Jawi tak pandai tulis Jawi. Padahal dah kena Jawi. Tapi tak pandai tulis Jawi. Tak tulis apa, tulis nama sendiri pun tak kerti dah. Zaman lah, nak banding dengan zaman dulu. Nak ceritanya, mereka tok saya tu tulis. Tengok, baca balik Allah. Dia tulis balik sifat 20 tu satu-satu. Guru dia ajar. Wujud tu apa, kidam tu apa. Sebab tu tak pelik, orang zaman dulu lagu-lagu dia pun, kalau kita tengok cerita Piramdi, tudung pun tak pakai lagi zaman tu. Nampak, masih lagi pakai kebaya. Tapi kita tak pernah dengar ada orang Melayu mempertikaikan hukum hakam agama. Tak pernah. Dan murtad pun tak ada lagi waktu tu. Teruk-teruk pun pakaian macam tu lah. Dengan sanggu-sanggu rambut gitu je lah. Dia punya nakal. Tapi dari segi akidah, insya-Allah tak rosak. Kita dijajah 446 tahun oleh kafir laknat. Portugal ni tempat kuat missionary Kristian. Tu sebab tu dia datang ke tanah Melayu. Belanda, British. Ada pula dalam buku sejarah kata depa datang tanah Melayu ni sebab nak ambil rempah ratus. Bila pula dia makan rempah ratus? Orang putih makan McD, burger. Mana pula rempah ratusnya? Bukan dia buat gulai pun. Tapi itulah sejarah. Pada hakikat sebenar, dia nak rosakkan Islam. Sebab tu dulu sebelum Islam sampai di tanah Melayu, waktu tu kebanyakannya Hindu agama dia. Orang Melayu tu Hindu dulu. Sebab tu kadang-kadang hari ni adat-adat Melayu ni ada sedikit keserupaan dengan adat orang Hindu. Masih lagi terbawa-bawa. Contohnya kahwin pelamin. Itu asal adat dulu. Jadi dulu agama Hindu. Dulu sebelum Islam datang, ada tak mana-mana kafir datang nak kacau kita? Tak ada. Sekor pun tak ada. Dia biar, tak ada masalah. Tapi bila Islam dah mula sampai di tanah Melayu, dan Portugis datang nak serang tanah Melayu. Sebab apa? Bukan kerana rempah ratus, tapi kerana tak nak Islam disebarkan di bumi ni. Akhirnya dia serang, kacau.
Tapi 446 tahun dijajah, tak ada seorang pun orang Melayu yang jadi Kristian. Tak ada. Walaupun yang jajah tu golongan Kristian, tak jadi. Gereja pun tak ada lagi dulu. Kalau ada pun tak banyak mana. Nak banding dengan sekarang. Sekarang siap ada di Kuala Lumpur gereja untuk orang Melayu yang murtad. Ada dah. Melayu murtad, Persatuan Melayu Murtad ada. Di Singapura lagi berlambak. Habis dah zaman lah ni. Pada zaman nenek moyang kita dulu kuat tu, 446 tahun, bukan sikit-sikit. Lama masa tapi tak ada yang ikut. Lah ni kita merdeka baru 63, 100 tahun tak sampai lagi. Tapi dah macam-macam dah rosak. Sebab apa? Sebab orang dah semakin jauh dengan urusan agama dan seorang semakin jauh dengan alim ulama. Tu. Tadilah ayat ni Allah sebut innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang alim dah makin kurang. Bila ilmunya kurang, takutnya kepada Allah pun kurang. Hari ni orang tak kira dah halal ke haram. Tak apa, yang penting untung. Meniaga, nipu meniaga. Dia meniaga jual ikan, kan? Ikan apa ni? Dia jual ikan kecil-kecil tu. Lepas tu dia buruh pinggan. Benda dia ambil piring lain, dia terlangkuk atas pinggan, buruh ikan atas tu. Jadi sekali tengok kita nampak, penuh sepinggan ikan. Tengok pula murah je. Boleh ambil pada berapa kerat je dapat. Bohong. Jual buah tembikai dalam plastik merah. Dia kata, merah ni nampak pekat, terliur lah kita pun. Nampak meleleh air liur tengok. Beli balik rumah tengok, pudar terus warna. Nak tawak pula tu. Tak ada apa. Dia kata ini strategi Ustaz. Ni bukan strategi, ini pembohong. Nabi jujur, Nabi peniaga bumi Syam. Baca sirah. Lepas tu kita tak boleh nak berdalih depan Allah Ta'ala nanti. Sebab semuanya Nabi dah tunjuk dalam cerita hidup Nabi. Kalau kita kata saya tak tahu pula benda ni salah, tak tahu benda Nabi dah tunjuk dah. Nabi meniaga macam mana? Kain tu koyak, Nabi beritahu kain ni koyak. Nabi kata okey, kain ni koyak, jadi harga kami jual kurangkan sikit harga dia sebab koyak. Jujur. Dah ni kain tu koyak, kita tutup bawah, lapik bawah. Supaya tak nampak koyak dia. Kan? Ni. Sebab apa? Tak apa, janji untung. Lepas tu tak untung-untung. Orang lain kaya makin kaya, orang lain meniaga makin kaya, dia meniaga macam tu tak? Dahlah satu hal meniaga sampai tak ingat agama. Kan? Niaga bukan niaga besar pun, niaga goreng pisang ke. Niaga goreng pisang tapi tak peduli masjid, tak peduli mayang jemaah, tak peduli, sibuk dengan pisang dia. Kan? Adakah dia semakin rezeki dia semakin melimpah? Dak tara tu niaga pisang kat 10 tahun 20 tahun pisang tu payung pun sampai RM1 dah. Tak boleh buat apa dah. Ikutkan niaga lama-lama macam tu sampai boleh buat lah kilang pisang ke. Dak tara tu juga. Sebab apa? Kurang berkat. Saya ada di Pantai Remes tu, kat tempat kami tu, pekan tempat kami tu. Kawan ni dia jual apam balik yang jenis kecil. Dia apa balik? Dia jual waktu dia bila? Lepas Zuhur sampai Asar. Itu je. Kalau ikutkan waktu tu sekejap sangat. Tapi untung dia, Allah, kadang-kadang mencecah 1,000 satu hari. Dia cerita dengan saya ni, memang laku. Dia terpaksa beli dapur dia besar. Memang orang kadang-kadang beli pun sampai beratus. Tapi masa sekejap tu je. Dan dia dan semayang zuhur jemaah, dan semayang asar pun jemaah, apatah lagi belah malam. Tak kacau ibadat dia sikit pun, tak kacau. Ini yang dikatakan ambil dunia, tetapi akhirat pun dapat. Sebab apa? Sebab dia kejar akhirat, dunia kejar dia. Itu dia punya formula. Kata tok guru kami, jangan kalut kejar dunia. Kadang-kadang sibuk kejar dunia, dunia pun tak dapat, akhirat lagi hanyut tak ke mana. Tapi kejarlah akhirat, nescaya dunia kejar kita. Saya tak faham. Saya tanya macam mana tok guru? Tok guru buat contoh kucing. Cuba tengok kucing, dia kata. Kita pergi kedai makan. Kadang-kadang kita jalan-jalan, kita nampak ada kucing lawa, bulu dia cantik.
kita pun nak pergi pegang dia, nak ambil dia. Ni bukan jenis kucing jinak lah. Kucing jinak memang senang. Ni kucing jalan biasa ni. Kita nak tangkap dia, lari dia, melini nak laju lari, masuk semak, hilang, tak dapat. Tapi bila kita makan pagi-pagi, makan roti canai tak? Nah, bukan kita pergi kejar kucing, kucing datang kat kita. Kita makan, kita buat tak peduli je kat dia. Tiba-tiba dia datang gesek-gesek kaki kita. Eow, eow. Nah, kita pun tolek apa? Ni lah, goyang-goyangkan kaki kita. Lama-lama dia letak pula tangan di atas peha kita. Au, dia kata. Nak sikit, tu terjemah dia. Kalau kita tak faham bahasa kucing, kata nak sikit. Kita pun kedekut pahit, bagilah sikit. Nah, lah kali dia naik atas meja, gitu. Kita ambil botol kicap, ketuk, sengit kawan tu balik. La ilaha illallah. Nak? Kata apa maksudnya tu guru? Kata tengok, kucing tu macam dunia. Masa kita kejar dia nak tangkap dia, sebab kita tengok cantiknya bulu dia, kita pun nak tangkap dia, tak dapat. Kita pulun kejar dunia, tak dapat. Pulunlah dunia ni, kalut macam mana pun, tak jadi apa pun. Kalau jadi kaya sekalipun, kadang-kadang tak berkat. Kaya tapi SPRM buru, tak habis-habis. Kadang orang dengki, orang bagi jatuh syarikat dia, kedai dia. Kalau tak syarikat dia, orang hantar santau pula, bagi sakit. Ada je masalah. Nampak? Macam saya buat contoh, rumah orang kaya dengan rumah orang miskin, mana bahagia? Rumah orang bandar dengan rumah orang kampung. Rumah bandar hebat. Nah, keliling pagar tu siap ada apa nama? Alam. Orang tak boleh ceroboh masuk, tembok tinggi naik. Ada alam, siap dia tulis ni. Rumah ini dikawal ketat oleh kamera CCTV. Anda Bukit Aman. Oh, Bukit Aman terus jaga rumah dia. Oh, canggih. Ada pondok depan tu, pondok Pak Gad. Pak Gad ada duduk situ. Siap dengan anjing lagi, jaga, nak takut orang masuk rumah. Kan? Saya pernah ada orang bawa pergi tempat kuliah. Rumah tu rumah orang kaya. Dan rumah dia tu nak masuk pintu bukan pakai kunci, pakai cap jari. Kena scan cap jari tu baru boleh masuk dalam rumah. Punya canggih. Kalau tertinggal lah ibu jari dia, tak boleh masuk dia dalam rumah. Kan? Punya canggih rumah. Ada dia tidur lena? Tak juga. Baring-baring, baru nak lelap, tiba-tiba bunyi alarm kereta. Bangun pula tengok. Dah, kereta kat bawah semua dengan ratus-ratus ribu. Velfire apa semua, Mercedes. Selak kod lansir tengok. Ada orang nak ambil kereta aku bah. Dia takut kereta dia hilang. Tak ada, duduk balik tengok kereta bawah ada, tak ada. Baru nak lelak pula, bunyi anjing. Bangun balik tengok celah lansir. Siapa pula ni kacau anjing, ada orang nak merompak ke apa ni. Lah kali tahu-tahu kat 5 pagi 6 pagi dah subuh dah. Jak bangun jak tidur, jak bangun jak tidur, jak bangun. Tu yang stres kena sakit jantung. Nampak? Tapi cuba tengok orang kampung. Orang kampung biasa je tak. Rumah dia mana ada pagar keliling tembok batu. Yang keliling rumah dia pokok pisang. Daun serai. Itu daun pandan. Itu dia tanam tepi-tepi tu. Reban ayam. Mana pondok Pak Gad tak ada. Yang ada pondok ayam, reban ayam depan. Aduh, dia letak rumah dia. Tak ada apa. Pintu lagi canggih, pakai selak. Bukan pakai cat jari, tak ada cat jari, selak. Itu pula selak dah loose, tolak atas jatuh balik. Tolak atas jatuh balik. Dia kata biar. Biar malah. Tak kunci apa pun rumah. Allah steady je. Tidur terbongkang tu, kain plekat naik sampai ke muka. Tidur nyenyak sangat, tidur khak dengkur. Tiba-tiba kuali jatuh dapur. Teng. Bini, bang, bangun bang. Siapa kat dapur? Bunyi kuali jatuh. Dia kalut lah. Dah, dia buat steady. Dia kata, kucing. Dia kata. Kucing, dia kata. Dia pun fikir, siapa nak masuk rumah aku, bukan ada barang berharga pun. Yang mahal sikit, berat sikit tu, batu tumbuk.
Itu orang nak curi. Nak, tak ada heran sangat. Lah kali bahagia hidup dia. Nak ceritanya, ketenangan bukan boleh dibeli dengan wang ringgit. Tapi ketenangan itu dengan makrifahnya dengan Tuhannya. Lagi kuat dia kenal Allah, lagi yakin dia dengan Allah, lagi tenang hati dia dalam menghadapi segala ujian-ujian hidup ni. Ujian hidup semua orang ada ujian, tapi macam mana kita nak laluinya? Kalau orang yang ada makrifah, maka dia akan lalui ujian itu dengan tenang. Orang yang tak ada makrifah, dia akan lalui ujian itu dengan susah payah. Nah, sebab yang tolong kita adalah Allah. Sebab tu kita baca ayat tadi mula, anta maulana, engkaulah penolong aku wahai Tuhanku. Allah lah yang tolong kita. Maka benda yang susah akan jadi senang bagi siapa yang Allah tolong pada dia. Jadi macam mana nak dapat hubungan dengan Allah? Al-alim. Jadilah orang yang alim. Maksud alim bukan suruh jadi ustaz, bukan suruh jadi ulama, bukan suruh jadi tok guru, tapi maknanya ikutilah bentuk-bentuk pengajian, belajar, maka insya-Allah makin lama makin kita mengaji, makin kita makrifah kepada Tuhan kita. Kita kenal Allah. Saya ni jarang-jarang datang ke sini. Jadi saya booster, saya push nak bangkitkan semangat. Yang sebenarnya mendidik tuan-tuan bukan saya tolong naikkan semangat saja. Yang sebenarnya tok guru yang mendidik tuan-tuan iaitu guru-guru yang kuliah bulanan tetap ni, yang baca kitab dan sebagainya. Istiqamah yang itu, belajar tak faham tanya. Walaupun kadang-kadang guru tu mengajar mungkin slow, tapi apa yang dikeluar daripada mulutnya semua bentuk ilmu. Fahamkan betul-betul. Belajar, damping dengan dia. Simpan nombor alim ulama dalam telefon kita, supaya bila buka kita punya telefon ni, keluar depan you semua, ustaz. Moga-moga bila kita rapat dengan golongan agamawan ni, sok mana tahu kita mati, mereka inilah yang ramai datang dalam majlis pengkebumian kita. Bayangkan kalau kita rapat dengan ustaz-ustaz, rapat dengan ulama-ulama, tok-tok guru, kita mati, saf pertama ulama saja, tok guru saja saf pertama ni. Bayangkan yang jadi imam pun ulama, yang makmumkan solat jenazah kita pun ulama, yang mendoakan kita ulama. Allah berkat. Itu tanda hidup ada keberkatan. Walaupun kita bukan ulama. Sebab tu saya cakap tadi, walaupun kita bukan, makam kita mungkin tak tinggi mana, tapi kita masuk dalam golongan yang mengaji, maka kita jadilah ahlul ilmi, ahli golongan-golongan ilmu. Walaupun mungkin kita berada di bawah sekali, tak apalah, tapi masuk geng dah, masuk grup. Jadi ini masuk geng pun tak pernah masuk, tak sampai lagi. Tak mahu macam tu. Jadi kita masuk dalam golongan-golongan mengaji. Moga-moga Allah berkati kita, kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Dengan sebab kita ni mendapat naungan rahmat daripada Allah kerana kita menuntut ilmu agama Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan, yang dapat kita sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Walaupun tak banyak, sedikit pun jadilah, dapatlah sedikit sebanyak kefahaman kita untuk terus kita berkhidmat sebagai seorang hamba di muka bumi Allah ini, sehinggalah Allah ambil nyawa kita dan kita beralih daripada alam dunia kepada alam akhirat yang bermula dengan kematian. Jadi macam biasa kat mana-mana saya kuliah, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Berwas. Sekolah Ustaz Siddiq lah tu, samalah. Jadi tuan-tuan membelilah, niatkan sambil menderma, membeli sambil menderma. Jadi kalau saki baki sikit-sikit tu kira halal sudahlah, derma kan. Nak baki RM5 ke tak apa Ustaz, halal RM5 apa nak kira sangat RM5 dah. Banding dengan menolong perjuangan agama Allah ni kan. Tiba-tiba dia tengok kawan dia beli dah baki, kawan dia kata tak apa halal. Dia pun nak tirulah sama, dia kata tak apa dek, dia cakap dengan anak murid saya, dek tak apa, saya punya baki pun halal. Tiba-tiba anak murid saya kata, tapi pakcik, baki pakcik 50. 50 balik ni.
Tapi bukan sinilah, tempat lain. Nah, jadi insya-Allah cukup sedikit sebanyak dapat kita sampaikan bersama. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita semua. Jadi insya-Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya ya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.